Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Wahaikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah kerana kita yang dipilih oleh Allah menjadi tetamunya. Pertamanya, dialah yang sebenarnya mencampakkan keinginan dalam hati kita. Dialah yang mengupayakan sehingga kaki kita mampu melangkah. Dialah yang memberi kelapangan kepada kita. Dialah yang memberi kita sihat sehingga kita mampu berjalan ke sini. Dialah atas sekalian. Akhirnya semuanya dialah. Kita sebagai hamba tidak perlu merasa baik, tidak perlu merasa bagus. Yang hanya kita perlu rasa syukur saja pada Allah. Terima kasih ya Allah atas segala nikmat. Terima kasih ya Allah atas takdir yang baik, ketetapan yang baik. Terima kasih ya Allah atas segala pemberian dan sistem peraturan Allah yang benar dan kekal benar sehingga ke hari kiamat ialah la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pastinya aku akan tambah. Moga Allah Ta'ala menjadikan kita hambanya yang bersyukur. Jangan lupa untuk luruskan niat kita. Ramai yang tak niat apa-apa melainkan niat solat, niat berhenti di sini kerana Allah. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku berhenti beriktikaf kerana Allah Ta'ala. Niat menunggu solat Isya, ya Allah, dudukku di sini juga untuk ku tunggu solat Isya, ya Allah. Dan niatkan juga aku duduk di sini untuk ku kutip mutiara ilmu. Moga Allah Ta'ala memberi faham dan memberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita fahami. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya Allah Ta'ala menilai sesuatu dengan niat kita. Baik. Seperti biasa, sebelum kita teruskan kuliah kita, mari sama-sama kita bawa diri kita kembali kepada Dia, iaitu Allah, dengan cara yang terbaik. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan mengingati Allah, pastinya hati akan menjadi tenang, insya-Allah. فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد فسبحان من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي
ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون شفاء ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا ليس لها من دون الله كاشفا ليس لها من دون كاشفا لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله والملك الحق المبين محمد صادق الوعد الآمين أستغفر الله إن الله كان توابا 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام. Alhamdulillah. InsyaAllah kita sambung dengan kitab kita, kitab bimbingan mukminin pada mencari ridha Rabbul Alamin, iaitu karangan
Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ini tuan-tuan dan puan sekalian, kita berbicara tentang bagaimana untuk kita merawat penyakit marah. Maksudnya apa Nabi sebut dalam hadis, tuan-tuan sekalian, laisa syadidu bisur'ati, bukanlah hakikat kekuatan itu dengan bergusti. Ini kadang-kadang kita punya pandangan kalau orang menang gusti itu kuat, tapi Nabi kata bukan. Maksudnya laisa syadid bisur'ah, bukan dengan bergusti, walakinna syadid may yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat adalah mereka yang yamlik nafsahu, dia boleh memiliki dirinya, dia boleh kawal dirinya ketika dia marah. Ini kuat. Saya dengar satu talk dengan seorang pakar motivasi. Dia sebut sama macam Nabi sebut. Dia sebut courage is not about someone who is brave. Courage is someone who is able to manage his brave. Maksudnya keberanian ni bukan seseorang yang berani sembrono macam tu. Keberanian adalah mereka yang tahu ataupun boleh menguruskan keberaniannya. Maksudnya ada ramai orang yang berani tapi sembrono, maksudnya langgar habis peraturan sistem yang ada atas nama apa? Berani. Itu bukan kita nak yang macam tu. Berani ni maksudnya bila dalam keadaan dia perlu kawal kemarahan dia bolehkah kawal. That is courage. Maksudnya ramai orang yang tak ada macam tu. Bila marah hilang habis. Jadi bodoh kadang-kadang, tindakannya tidak cerdik. Ini hakikat kelemahan yang sebenar, tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, marah yang tidak dikawal akan menjadi penyakit. Biasa kita dengar penyakit ni apa? Meningitis, tuan-tuan sekalian. Tapi saya terjumpa satu term, dia guna term, dia panggil grudgitis. Tis ni kalau dalam bidang perubatan maksudnya radang, kan? Maksudnya radang. Ni grudgitis, radang yang berpunca daripada dendam. Maksudnya dendam ni, tuan-tuan sekalian, macam mana menghasilkan dendam? Marah yang tersimpanlah lama, akhirnya dia akan berubah menjadi dendam, dan akhirnya dia jadi radang, tuan-tuan sekalian. Akhirnya dia menjadi penyakit. Dia melemahkan sistem imunisasi itu tubuh kita. Tidur tak cukup, termimpi-mimpi, terkejut jaga tengah malam. Pasal apa? Pasal duk nak marah kat orang. Kan? Dalam kepala dia tak ada benda lain, muka orang tu je. Hidup dia jadi sempit. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita ni kalau nak marah boleh marah, tapi tuan-tuan sekalian, kita marah kerana Allah. Maksudnya jangan marah kerana orang, marah kerana Allah. Ya Allah, aku marah ni ya Allah untuk sebab engkau redha, sebab engkau suruh. Maksudnya jadi kalau tuan-tuan sekalian, dia marah kita itu mahmudah. Tapi kalau kita marah tuan-tuan sekalian, kadang-kadang sampai melanggar perintah dan suruhan Allah, keluar macam-macam. Tuan-tuan nak tengok tuan-tuan rasional ataupun tidak. Waktu tuan-tuan marah, tuan-tuan tengok tuan-tuan bercakap benda tu rasional ataupun tak. Ni otak kat mana? Otak kepala lutut maksudnya apa? Mana ada orang otak kepala lutut? Maksudnya tuan-tuan dah hilang kawalan kepada marah. Nabi kalau dia marah, Nabi bila seorang badui masuk dalam masjid, tarik selendang dia, Nabi marah juga, kan? Nabi beritahu, bukan tarik selendang dia, kencing dalam masjid. Maksudnya Nabi marah, sahabat lagi marah. Nabi marah Nabi kata dalam masjid tak boleh kencing. Nabi kata, dan perintahkan sahabat bawa air cuci. Maksudnya mungkin dia tak tahu dan sebagainya. Nabi tak kata ya ilaha illallah, banyak tandas tempat luas punya padang pasir, masjid juga hampir kencing, bangang bodoh. Nabi tak kata yang tu. Tak ada lah tuan-tuan sekalian. Dalam hadis, tuan-tuan cari kan dalam Quran, dalam hadis, merendahkan, menghina, mencemooh, tak ada. Itu bukan budaya Islam hajar. Tapi kalau kita dah marah, tuan-tuan sekalian, kita keluar semua. Saya tak peduli Ustaz, biar dulu, biar saya keluarkan semua dulu, biar rasa puas sikit.
Itulah kita nak kepuasan. Kita puaskan siapa sebenarnya? Kita pastinya kita puaskan hawa nafsu kita. Memang dia nak tengok. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, orang perempuan terutamanya ibu-ibu, dia suka simpan marah. Tak elok perempuan dengan simpan, dia makan dalam tu. Orang perempuan banyak penyakit. Sebab simpan marah, luahkan maksudnya. Macam mana ustaz nak luahkan? Kalau ikut barat, dia suruh pergi menjerit kat tepi tasik mana-mana kan. Waktu orang tak ada, orang jerit. Dengan waktu orang ada lagi, orang viral gila apa dia ni. Dia jerit kuat-kuat kan. Ataupun kalau ikut NLP, Neuro Linguistic Program, dia suruh ambil batu. Tuan-tuan ambil batu, tuan-tuan pindahkan segala perasaan-perasaan negatif kat batu tu. Tuan-tuan buat betul-betul ya. Buat betul-betul, rasa macam pindahkan betul-betul ke batu tu. Kemudian tuan-tuan baling sekuat-kuatnya, baling ke tengah tasik. Jangan baling ikut tengok orang apa. Baling ikut tengah. Jangan baling ikut tepi kan. Kadang-kadang kita baling ikut tepi, kadang-kadang kita tak nampak. Tapi ada orang mandi yang jenis tak nampak ya. Kena kepala dia, balik demam kita. Betul kan? Baling kat tengah-tengah. Tuan sekalian, saya pernah buat ini tuan sekalian, training ni kan, suruh peserta buat macam tu. Dia buat, dia ustaz pegang ustaz, tangan saya berat sangat ni ustaz, masalah banyak ustaz. Dia buat sungguh-sungguh berat tu. Bila habis yang program, bila sampai kat postmortem tu, banyak yang cakap, ustaz kami rasa paling berkesan waktu kami buat macam tu ustaz. Kami hilang habis, lega habis, kami buang habis maksudnya. Sebab kita tuan-tuan sekalian, sebenarnya otak kita, kalau kita yakin apa yang kita yakin ni tuan-tuan sekalian, yang itu yang kita percaya maksudnya. Cuba tuan-tuan. Tapi kalau dalam Islam macam mana ustaz? Islam ajak macam mana? Ustaz Islam kata kalau hak barat pun, hak orang lain pun ambil lah, kalau tak bercanggah dengan Islam ambil lah. Maksudnya bukan nanti kata Islam tu ada brand Islam baru halal baru dah. Maksudnya tak bercanggah tu ambil lah. Tapi Islam anjurkan lebih baik, iaitu kamu luahkan kemarahan kamu bersama air mata. Ketika mana orang tidur, tuan-tuan bangun, tuan-tuan menangis, tuan-tuan biarkan kemarahan kita luahkan kepada Allah. Biar dia alir keluar bersama air mata kita. Dan air mata ini tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sambut. Dan biasanya bila Allah Ta'ala sambut, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala akan dia tahu keinginan kita, dia tahu apa yang sebenarnya yang tersirat dalam hati kita. Itu lebih baik. Jangan sekali-kali menjatuhkan air mata di hadapan manusia. Ambil wuduk macam mana? Ambil okey ya, itu cara dia. Nanti tak sampai lagi. Haji sabar aja. Tak sampai. Itu nanti ya, maksudnya nak luah ni baru nak luahkan maksudnya. Nanti kita ambil wuduk. Ambil wuduk pun jaga-jaga haji. Dia bukan Nabi sebenarnya mendalam dia sebut. Haji kalau sebab nak respon kepada haji ni. Sebab apa ambil wuduk? Sebab marah tu daripada setan daripada api. Wuduk air lawan kepada api. Tapi Nabi sebenarnya dia Nabi ni dia pakar psikologi. Tapi kita tak payah kata Nabi tu psikologi. Nabi ni semua kan. Kalau nak jadi seorang psikologi, ikut Nabi. Nak jadi seorang apa-apa, ikut Nabi. Nabi semua model untuk semua. Sebenarnya Nabi nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, when there is a will, there is a way. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Willingness. Kenapa dia sanggup pergi ambil wuduk? Kenapa dia mau pergi ambil wuduk? Sebab dia dah ada keinginan untuk nak alirkan dia punya kemarahan dia. Kalau tidak, dia tak mau pergi. Ni tolong ambil wuduk, kamu diam. Kan? Yang kita kena marah sebab dia tak mau. Tapi bila dia okey tak apalah saya ambil wuduk, kan? Maksudnya dia sendiri mahu. Bila dia mahu, tuan-tuan sekalian, ini kita panggil, kalau dalam counselling ni kita panggil willing client. Dia datang jumpa kita, help me. Kalau dia kata help me, kita dah separuh jalan berjaya. Sebab dia ada willingness. Tapi yang masalah ni, yang sampai kat kita ni, dia panggil referred client. Referred client ni dia tak mau.
Tapi arahan jumpa kita, ya tak ada titik. Kan, itu yang payah. Sebelum nak kena buang titik, nak bagi letak titik bagi dia yes dulu, I want it. Waktu tu kita dah separuh jalan berjaya maksudnya. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. kalau dia kan, okey, baiklah ustaz, atas nasihat ustaz saya ambil wuduk, dia pipi buka pipe, air tak ada, selangok pula maksudnya. Itu air tak ada, tuan-tuan sekalian kan. Tapi dia tak marah dah, dia gelak pula, jadi lawak pula kan, sebab dia dah keinginan untuk nak menghilangkan marah dah maksudnya. Tapi kalau dia tak mau marah, paksa saya, tak apa, saya hormat, saya pergi wuduk, tapi hang jangan pergi panas lagi, saya main balik. Tak hilang marah tak. Sebenarnya Nabi nak bagi tahu, when there is a will, there is a way maksudnya. Ada seorang tu dia bunuh 99 kan, hadis yang masyhur. Dia bunuh 100, bunuh lagi seorang abid 100. Tuan-tuan sekalian, pasal apa dia berjalan ni? Dia berjalan sampai bunuh 99. Lepas tu dia tanya kan seorang abid, boleh tak Tuhan ampunkan dosa aku? Abid tu kata tak boleh, dosa banyak. Dia dibunuh pula abid jadi 100. Kenapa dia berjalan lagi? Kenapa dia boleh berjalan? What push him? Willingness. Maksudnya, saya ingin bertaubat maksudnya kan? Sebab tu yang push dia. Tapi kalau dia tak nak, alang-alang kan, bunuh 99, bunuh 100, maksudnya baik bunuh ramai-ramai kan? Tapi sebab ada keinginan maksudnya. Itu yang penting. Dan Allah Ta'ala tahu keinginan kita. Dia bukan tengok yang luaran tu, dia tengok dalam maksudnya. Kita kadang-kadang bukan keinginan kita pun, tapi riak maksudnya. Aku tak buat macam ni, that's not me. Tapi itu kita penat, sebab kita bukan buat kerana keinginan kita, kita dimotivasikan oleh manusia. Kalau saya tak buat macam ni, tak mai saya kan, kalau rumah saya dapat kat tepi masjid, kalau saya tak mai, orang kata apa kan? Nabi kata, Nabi bakar rumah orang tak mai masjid. Jadi saya pun mai, bukan saya mai kerana keinginan saya, tapi orang kata apa, Nabi kata apa maksudnya. Nanti di hari akhirat kelak, don't claim, oh God, where is my solat jemaah saya? No, you do it, but not because of me, because of the people kan. Kamu dah selamat kan daripada people. Jaga-jaga tuan-tuan sekalian. Ini dia panggil riak. Kalau dah tuan-tuan nak baca lebih lanjut tentang riak, kalau di barat dia tak ada lah konsep macam kita ni. Selain dia, tuan-tuan boleh baca, dia panggil, saya tengok term dia dahsyat juga riak ni dalam dia panggil the approval addiction, ketagihan penerimaan manusia. Dia post dalam medsos, dia jadi stres. Tengok, dia nak tengok berapa orang like, komen orang macam mana, tiba-tiba orang tak layan, dia stres kan? Dia panggil approval addiction, ketagihan. Ataupun dalam bahasa lain dia panggil FOPO, FOPO, fear of people opinion maksudnya. Fear of people opinion, takut sangat dengan pandangan orang. Kita bukan disuruh takut pandangan orang, kita disuruh raikan pandangan orang. Dengar semua pandangan, ambil yang terbaik, bukan untuk ditakuti maksudnya. Tapi orang yang riak ni tuan-tuan sekalian, dia buat sesuatu, dia dengar sebab dia takut orang kata apa maksudnya. Ini jaga kalau tuan-tuan kat sini saya tengok kan, bukan level saya lah, saya level anak-anak, tuan-tuan mungkin level anak cucu-cucu kan. Kadang cucu balik kan, cucu sekolah agama, balik mai rumah Tok Wan apa semua, bangun qiyamul lail. Kita kan umur kan, kubur kata mari, rumah kata pergi. Bukan tak bang, malu kat cucu bang, weh kan, depa bangun tengah malam bang, baca Quran bang, kita bang weh kan tak bangun kot, kita pun bangunlah tuan-tuan sekalian dengan beratnya. Riak Tuhan tak pandang. Tuhan tak pandang, sebab Tuhan tahu sebenarnya apa yang dalam hati kita, keinginan kita. Adakah kita ikhlas maksudnya, aku suci daripada menerima amalan seorang hamba yang berkongsi kepentingan aku maha kaya maksudnya. Tak ambil. Sebab tu saya selalu sebut, saya selalu ibarat, if you want to claim from God, only put his name
Kalau nak claim daripada Tuhan, letak satu nama aja, nama dia saja dalam borang tu. Kalau letak nama lain, form reject. Tak boleh, tolak terus maksudnya. Itu KPI Allah Subhanahu Wa Taala terus maksudnya. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita takut di hari kita ni kita terkena penyakit SS. Apa penyakit SS? Syok sendiri kan, regular masjid, regular majlis ilmu, regular baca Quran, tuan-tuan sekalian, kan mungkin terlintahlah hati kita, agak-agak syurga yang paling bawah dah lepas kot ustaz. Rasa macam tu. Nabi tuan-tuan sekalian yang maksum pun tak rasa macam tu. Dia istighfar 100 kali, sembahyang sampai bengkak kaki. Tiba-tiba kita yang banyak dosa, terutamanya dosa bila bersendirian, tiba-tiba pergi rasa selamat. Kita terkena penyakit SS, syok sendiri. Nanti tengok-tengok di hari akhirat kelak, dapat buku amalan tuan-tuan sekalian, ya Allah, mana ya Allah segala ibadatku, sedekah aku tahu kamu buat, tapi bukan kerana aku bercampur-campur dalam hati kamu maksudnya. Aku maha kaya, aku suci daripada menerima amalan yang macam-macam. Ya Allah, let me return ya Allah. No return. Maksudnya, alhamdulillah kita tak sampai betul-betul lagi. Kita kena ubah maksudnya. Buat sesuatu kerana Allah maksudnya. Kita, umur saya, umur ramai yang kat sini, sepatutnya tak ada lah dalam hati kita sikit-sikit orang kata apa maksudnya. Yang penting apa Tuhan kata maksudnya. Yang tu yang nak menyelamatkan kita. And ni tuan-tuan sekalian, ni sebelum Ramadan ni ramai saya timbang dengan Pak Imam ni, ramai apa inna lillah kan, jangan lupa doa tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kenapa Nabi minta? Sebab ni tuan-tuan tengah tengok ni dalam tempoh Sya'ban ni tuan-tuan sekalian ramai inna lillah kan. Dalam grup tu sikit-sikit inna lillah, sebab belum pasti tu Ramadan sudi bertemu dengan kita. Saya duduk renung dan fikir tuan-tuan sekalian, kalau saya ada alhamdulillah sampai 50 maksudnya, and kalau ikut umur Nabi kita ada lagi 13 tahun. 13 tahun bukan lama dah. Bukan lama dah. Kita kena bina hubungan dengan tanah. Kita dah kena fikir macam mana bila kita sampai dibawa dekat dengan tanah kenal kita. Tuan-tuan kena fikir macam, sebab kita nak rumah kita yang antara yang second terpanjang tanah kubur. Ustaz, macam mana kalau tanah tu kenal kita? Macam mana ustaz nak buat bagi tanah tu kenal kita? I know you, masuklah. Macam mana nak buat? Ustaz, adakah saya perlu berbudi kepada tanah dalam arti kata bercucuk tanam? Tak, bukan macam tu. Kita kena dekatkan diri kita dengan tuan tanah. Siapa tuan tanah? Allah. Biar Allah Ta'ala kenal. Manusia tak kenal tak apa, tak peduli manusia tak kenal, janji Allah Ta'ala kenal. Bila Allah Ta'ala kenal, makhluk di langit kenal, di bumi kenal, dalam bumi kenal. Bila masuk tanah kata I know you, masuklah. Maksudnya Nabi kata dalam hadis, orang yang beriman masuk, berehatlah seperti mana malam pertama. Ji, malam pertama macam mana? Ingat tak ingat? Malam pertama ni tuan-tuan sekalian, pengantin masuk bilik, siapa tak berani ketuk, 9.30 10 dia masuk, orang tak ketuk pintu dah ya. Macam tu masuk kubur, tak ada gangguan dah, berehatlah kamu ya. Saya dapat satu cerita tuan-tuan sekalian, cerita ni daripada seorang ulama. Ada satu kubur di satu negeri ni memang terkenal disimpan para wali Allah. Saya tak ingat nama kubur tu, bila sebut kubur tu memang terkenal kan. Satu malam ada seorang perempuan datang, dia cari, ni cerita daripada penggali kubur di situ kan. Dia cari penggali kubur. Tuan, tolong gali kubur, ada kematian. Jadi dapat detail semua, dia pun korek kubur. Orang pun bawa jenazah, dia pun duduk masuk dalam nak sambut tu. Bila dia letak tuan-tuan jenazah tu sekalian, tiba-tiba datang cahaya, awak pelari mayat tu, pensan dia.
terkejut, tak pernah berlaku kan. Letak mayat, datang cahaya, awak pelari mayat tu. Pensan dia cerita, saya tak pernah jumpa ni sekalian. Tak lama tuan-tuan lepas tu, tuan-tuan sekalian, datang perempuan yang sama kat, tuan tolong gali kubur kan, ada orang mati sekalian. Dia pun dapat detail, gali tuan-tuan sekalian, orang bawa jenazah, awak turun, kali ni dia tak pensan tuan-tuan sekalian. Datang cahaya, awak pelari kat kan. Perempuan tu balik, dia kejar, puan siapa ni, puan siapa sebenarnya ni, dah kali macam ni. Saya ibu kepada jenazah kan. Kita ingat malaikat saya ibu kepada jenazah ni, anak saya 2 orang meninggal. Yang dulu yang tuan tanam tu, dia sedang mencari ilmu, dia belajar mencari ilmu, dia habiskan masa dia dengan mencari ilmu. Yang pertama tu kan. Yang kedua ni, anak saya meninggal pula. Abang dia ni bukan seorang macam adik dia. Abang ni dia bekerja, tapi duit dia duduk sarah adik kan. Dia duduk sarah adik dia. Maksudnya Tuhan muliakan duduk sama kan. Maksudnya yang menuntut ilmu Tuhan muliakan, yang menjara orang yang berilmu juga Tuhan muliakan. Kadang-kadang masing-masing ada orang ada masa dia cari ilmu, ada orang yang kita sibuk, ada duit lebih, kita sarah orang yang berilmu, dan kedua-duanya dimuliakan Allah. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, bila masuk tuan-tuan sekalian, dia dah lain dah bawah. Kalau tanah kenal kita, tanah kenal kita tuan-tuan sekalian, maksudnya ya Allah, satu taman daripada taman syurga. Tapi macam mana agak-agak kalau kita masuk sekarang, tanah macam mana persepsi tanah kat kita? Ataupun tanah duk tunggu ya, hang masuk hang jaga. Takut macam tu. Sombong kita berjalan, dosa banyak, buat maksiat dengan Allah, ambil ringan suruhan Allah, tuan-tuan sekalian. Kita berjalan atas bumi kata hang tunggu, hang masuk dalam, aku tahu nak urus. Maka dihimpit sehingga bertemu dengan tulang rusuk. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita bina maksudnya dalam arti kata, biar orang tak tahu pun tak apa, tapi buat sesuatu kerana Allah maksudnya. Ini penting kan. Baik, kita balik kepada, jauh kita lari daripada tajuk kita. Tapi tak apalah, maksudnya ambil pengajaran maksudnya. Jadi marah ni tuan-tuan sekalian, kalau simpan lama-lama dia akan jadi barah maksudnya. Dia akan jadi barah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Bukan kata barah ni dalam arti kata yang maknawi, kadang-kadang yang fizikal, sebab sistem imunisasi tubuh kita dah jadi lemah maksudnya. Jadi bila lemah, kita tidur tak cukup, fikiran kita tak tenang, dia menghasilkan hormon-hormon yang dia panggil apa? Bad hormon maksudnya. Bad hormon ni kalau dia terlebih, dia destroy kita punya tubuh. Dia sebenarnya nak dia rembeskan bad hormon ni untuk kita ambil tindakan, tapi dah kerap sangat berlarutan, dia overflow, dia destroy kita punya tubuh kita. Ini tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian. Tapi kalau kita gembira tuan-tuan sekalian, tuan-tuan salat, bangun malam, dia akan menghasilkan hormon yang baik. Hormon yang baik itu nama dia endorfin. Endorfin ni tuan-tuan sekalian, tenang, menjadikan kita tenang maksudnya. Tenang sangat, dan dia lebih kuat daripada morfin kan? Dia lebih kuat daripada saya baru tahu endorfin tu apa tuan-tuan sekalian. Endorfin ni tuan-tuan sekalian, dia gabungan daripada dua perkataan, endogenous morphine. Maksudnya morfin tuan-tuan sekalian yang jadikan orang laluk tu, yang ini tubuh kita yang hasilkan. Maksudnya dia bukan bahan luaran, tubuh kita yang hasilkan. Itu yang menjadikan seseorang itu tenang, tenang maksudnya. Dia panggil endorfin maksudnya. Dan dia lebih kuat daripada morfin maksudnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, marah yang disimpan lama-lama menjadi barah. Ini kata-kata ni kata-kata Datuk Maznah Hamid ya. Tuan-tuan sekalian, kalau boleh kita ambil, berilah kemaafan, kerana kemaafan itu ibarat pisau bedah yang dapat menghilangkan parut duka emosi kita. Beri kemaafan. Ini galakkan dalam Islam pun menggalakkan, pakar motivasi pun menggalakkan. Orang yang marah ni tuan-tuan sekalian, dia bukan memusnahkan orang yang dimarah, dia memusnahkan diri dia sendiri. It is like the one who drink the poison and expect people to die maksudnya.
seseorang yang meminum racun dan mengharapkan orang lain mati. Bukan orang lain yang mati, dia yang akan mati dengan sebab kemarahannya. Apabila anda menahan marah, tahanlah kerana Allah semata-mata. Ini jaga kalau tuan-tuan tahan marah kerana orang. Saya maafkan sebab ada orang recommend saya supaya maafkan kan. Tapi ingat kan, tiba-tiba tuan-tuan yang recommend tu kita bergaduh dengan dia pula, dengan dia ni sekali kena marah maksudnya. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Sebab kita buat kerana manusia. Dia buat kerana Allah. Dia bila marah, dia jadi pahala, dia jadi ibadat tuan-tuan sekalian kan? Jangan kerana terpengaruh dengan kata-kata orang atau menahan marah itu dengan sesuatu sebab keduniaan. Ini akan menyakitkan jiwa kita. Dia takkan stabil kalau kita berpegang dengan sesuatu yang berubah-ubah. Maksudnya orang ataupun faktor-faktor keduniaan, benda ni akan berubah-ubah tuan-tuan sekalian. Jadi kalau kita berpegang dengan sesuatu yang berubah-ubah dan kita mengharapkan supaya dia kekal, that is an irrational thoughts. Kalau something yang keep changing, kemudian kita mengharapkan supaya dia tak berubah, tuan-tuan simpan dalam kepala kita kan, kita akan kecewa. Itu dia panggil fikiran yang tidak rasional. Orang berubah-ubah kan, hari ini mungkin dia bercakap lain, besok dia bercakap lain. Hari ini mungkin dia sahabat kita, besok dia mungkin jadi musuh kita. Ataupun hari ini dia musuh kita, mungkin besok dia jadi sahabat kita. Jadi kalau sebab tu jangan berpegang kepada yang berubah-ubah. Berpeganglah kepada yang tetap dan tak berubah, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini tuan-tuan kita nak masuk sempat tak? Ada seminit. Dan amalan untuk kita menghilangkan marah ni, pertama baca. Kalau marah tu cepat-cepat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, jika anda sedang berdiri maka hendaklah anda duduk. Apa kaitan kita insya-Allah kita sambung untuk siri yang akan datang. Dia bagus juga berhenti macam ni. Kurang-kurangnya tuan-tuan datang lagi bulan tu. InsyaAllah. Yang baik pastinya daripada Allah, yang taif pada kelemahan saya. Kita tangguhkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.